dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan Klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya Perjanjian Persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai Nazir Khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentral. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus, ianya memacu pembangunan sosioekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosioekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampan, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat. Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan, kelapangan masa, kesihatan yang baik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita pada malam ini, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, dalam kadar kita ini mengisi waktu-waktu ataupun ruang masa yang telah pun diamanahkan oleh Allah. Saya ada 24 jam, Haji Hajah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton semua pun ada 24 jam yang sama. Allah bagi amanah. Bila kita sebut amanah, maksudnya Allah akan tanya semula, macam mana masa yang saya berikan? Macam mana umur saya yang telah saya berikan kepada kamu? Maka kehadiran kita dalam majlis ilmu pada malam ini akan menjadi di antara hujah untuk menjadikan kita di antara orang yang berjaya di akhirat kelak, insya-Allah. Lebih-lebih lagi pada malam ini seperti biasa kita akan usaha kita dalam mendalami, mendekati, mendampingi Al-Quran menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Al-Quran.
suka untuk sebelum kita sambung semula pengajian kita, suka untuk saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan agar dapat sharekan link kita supaya lebih besar lagi manfaat yang dapat disebarkan kepada masyarakat awam dan juga kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam makharijul huruf, dalam sebutan huruf. Tuan-tuan dan puan perlu menganggap walaupun kita ini sesi untuk kita belajar sebutan huruf itu secara asas, tapi sebenarnya inilah pendekatan awal sebelum kita ini nak sampai ke tahap lebih kita ini rasa hati kita sentuhan terhadap Al-Quran. Ada getaran terhadap Al-Quran. Seperti mana Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair, Imam Abu Hanifah, di mana mereka ni bila baca Al-Quran sampai nangis. Bangun malam solat 2 rakaat. Bila baca Al-Quran, bila baca satu ayat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, menangis sampai subuh. Macam mana kita nak sampai kepada tahap mereka, sentuhan mereka terhadap Al-Quran, getaran hati mereka terhadap Al-Quran? Maka inilah permulaannya, insya-Allah, pada malam ini. Jadi kita pada minggu lepas tak ada pengajian. Kita ada diskusi. Jadi pada sesi yang muhadarah yang lepas, maksudnya yang sebelum itulah, kita telah membahaskan huruf yang berada di hujung lidah, tarful lisan, yang mana huruf tersebut adalah huruf ta dan dal. Saya kongsikan dulu, izin. Okey, subhanallah. Harap-harap sidang penonton boleh nampak slide yang telah saya buka. Jadi yang kita dah bahaskan pada muhadarah yang terdahulu adalah huruf ta dan dal. Kalau nampak gambar raja tu, nampak tak? Tarful lisan ma'a usuli thanayal ulya. Maksudnya apa? Hujung lidah berada di permulaan 2 gigi atas. 2 gigi depan saya, kalau tuan-tuan boleh tengok ni. Yang 2 ni. 2 depan ni namanya thanayal ulya. Thanayal ulya. Jadi hari ini ta dengan da kita dah habis baca. Jadi kita sebut ta, da. Hujung lidah berada di permulaan gigi kacip. Gigi kacip lah. Gigi kacip betul Ustaz? Gigi kacip ni. Bahasa Melayu saya kurang arif lah. Ni gigi kacip lah saya rasa lah. Kalau salah, betulkan saya. Jadi nak katakan hujung lidah dekat permulaan gigi tu. Ta, da. Da tu kita dah bahas dah. Dal Melayu macam mana, dal Arab pun dah selesai. Jadi hari ini kita akan masuk pada dia masih lagi tempat yang sama, masih tempat yang sama tapi ada perbezaan sedikit. Saya ulang balik. Adalah huruf yang kita nak bahas ini adalah hujung lidah yang diletakkan di permulaan gigi sanayal ulya, gigi kacip ni. Adalah huruf ta, dal dan juga huruf ta. Jadi bila kita nak bahas huruf ta ni, dia ada perbezaan sedikit. Kalau perasan, saya tunjukkan dekat gambar ni, kalau nampak mouse saya yang warna pink ni, yang sedang berpusing-pusing. Yang ini yang kita sebut tu, tarful lisan ma'a usuli thanayal ulya. Hujung lidah berada di permulaan gigi. Sini. Tetapi ni huruf ta, dal dengan ta sama. Tiga-tiga huruf sama. Tetapi yang membezakan di antara huruf ta dengan ta dan dal tadi adalah yang ni. Nampak tak pusingan mouse saja warna pink ni? Dekat sini, belakang lidah. Bila huruf ta dengan da, tuan-tuan tengok tangan saya, ni hujung lidah lah. Kita dah letak kat gigi belakang gigi atas tu. Bahagian belakang lidah dia duduk flat je, tenang je, dia reda, landai. Itu untuk huruf ta dengan dal. Tetapi bila ta, jangan tengok, gitu, dia naik. Bahagian ta dinaikkan bahagian pangkal lidah. Itulah perbezaan yang huruf ta dengan huruf tal dan da. Walaupun dia itu sama tempat makhrajnya. Bezanya ta itu diangkat bahagian pangkal lidah. Seolah-olah, seakan-akan membentuk lengkungan. Membentuk lengkungan di tengah-tengah lidah tu. Hujung dah naik dah depan gigi, belakang juga dia naik. Jadi tengah-tengah tu macam ada satu lengkungan, takungan dan sebagainya. Okey, khair. Kita tengok dulu apakah sifat huruf ta. Yang pertama, jahar. Jahar ni maksudnya jelas, nyata. Isti'la, tinggi. Apa yang tinggi? Bahagian belakang lidah. Saya kalau tuan-tuan tengok sekarang, saya pandang di sana sekarang, saya pandang sebelah kiri saya lah, pandang kiri. Lidah saya pun begini. Jadi lidah saya begini, yang bahagian pelangkang ni, yang dekat dengan anak tekak, kasih naik satu kali. Itu namanya isti'la.
Bahagian pangkal lidah yang ditinggikan ke atas itu namanya isti'la. Itulah yang ada pada huruf ta. Kemudian syiddah. Bila kita sebut syiddah, dia ada tekanan udara. Furat, dia ada tekanan udara ataupun dia ada kita disekat aliran udara tu, sehingga bila disekat kerana huruf ni huruf yang tinggi maka akan terpantul ataupun adanya sifat yang namanya qalqalah. Tu yang kita huruf furat, tu yang ada qalqalah. Dan yang terakhir adalah itbaq. Itbaq ni apa? Itbaq ni adalah kita boleh saya nak bagi gambar yang paling mudah begini. Terkumpulnya aliran udara tu di antara langit dengan lidah. Jadi nak katakan lidah kita ni, sekejap, kamera ni kenapa? Okey. Nak katakan bahagian tepi lidah ni diangkat ke langit sehingga dia macam rapat. Kamera tak fokus, itulah pasal. Subhanallah. Kamera ni saya pun tak tahu nak adjust macam mana. Gitulah boleh. Okey, khair. Jadi huruf itbaq ni ada 4. Ta, ba, sad dengan dot. Jadi bila sebut 4 huruf ni, jadi bahagian tepi-tepi lidah kita akan menempel ataupun dia akan rapat dengan kita punya langit atas. Itu namanya itbaq. Okey, tanpa kita lengah, kita tengok apakah kesalahan ataupun common mistake yang biasa dilakukan oleh pembaca. Iaitu yang pertama, penyebutan huruf ta dengan membulatkan bibir. Ini biasa berlaku. Sangat biasa berlaku. Contohnya dalam surah Al-Hadid pada ayat ke-16. Tuan-tuan tengok mulut saya. Ini kesalahan yang biasa. Dia akan baca gini. Fatala alaihimul. Fatala alaih. Fata. Tu salah tu. Bunyi ta tu seakan-akan tepat ataupun seakan-akan betul. Tetapi sebenarnya adalah tidak tepat. Bila saya baca ni, tuan-tuan kat rumah pun cuba juga buat. Tengok ini adalah sebutan yang salah. Fata, nampak mulut saya. Ta, macam oh, ta, oh. Dia macam membulatkan bibir tersebut. Fata, jadi tak perlu. Jadi itu satu kesalahan. Yang sepatutnya yang berlaku adalah ta tersebut hanya diangkat lidah. Kan kita sebut tarful lisan, hujung lidah. Letak di belakang sini. Usul sanayal uliya, permulaan gigi dua atas ni. Di antara gigi kita kan ada gusi bersambung dengan gusi, jadi permulaan tu dekat dengan gusi tu. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Hadid, fatala alai. Tuan-tuan tengok yang ni. Fatala alai, dia tak fata. Kan beza tu. Yang salah fatala alai. Ni salah. Fata, sepatutnya fatala alai. Fata, yang gerak hanya lidah. Bibir tidak mempunyai apa-apa kaitan pun dengan penyebutan huruf ta. Bibir tak bergerak bulat, bibir tak bergerak muncung, bibir tak bergerak ke mana-mana. Yang bergerak hanyalah hujung lidah yang diletakkan di belakang gigi thanayal ulia. Fatala alaihimul umur. Okey, itu kesalahan yang pertama. Sila. Okey. Okey, dalam masa yang sama saya nak mohon pertolongan Cik Nasaruddin untuk boleh bantu untuk letakkan link Zoom yang ada di Facebook kita tu, letak dalam ruangan komen. Sebab mana tahu ada siapa-siapa yang nak cuba bacaan bersama-sama dengan saya. Sekarang bersama dengan saya ada 2 orang lah, pembaca setia kita. Tapi siapa-siapa yang nak join boleh. Nanti Cik Nasaruddin akan letakkan komen link Zoom tu di ruangan komen, insyaAllah. Okey, kita tengok kesalahan yang kedua, kesalahan umum yang sering berlaku, iaitu penyebutan huruf ta berserta hamas. Hamas ni apa? Ada dia punya ada angin yang keluar. Sedangkan dia adalah huruf sifat, dia jahar. Dan jahar tu jelas nyata. Dia tak ada aliran angin yang keluar. Jadi contoh dalam surah Al-Hadid dalam ayat yang sama tapi bunyi begini. Fatala ta ti tu ta ti, dia ada angin tu. Ta ti tu fatala fato. Tu. Yang itu pun perlu diperhatikan. Kadang-kadang tak perasan, bunyi je. Fatala alai. Fato, nampak dia ada hamas tu. Itu tak boleh. Dia fatala alai. Dia biasa, dia jahar, jelas. Ta. Dia tak ada
keluar angin tu tak ada. Itu kesilapan yang sering juga berlaku. Kesilapan yang ketiga adalah menipiskan sebutan huruf ta. Okey. Sebab tu kalau kita tengok tadi sifat huruf ta di antaranya isti'la. Isti'la ni tinggi. Jadi bila tinggi dia tak boleh rendah. Tinggi lawannya rendah. Jadi kadang-kadang ada orang baca dengan rendah. Contohnya dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-13. Samawatin tibaqa tiba macam seakan-akan bunyi huruf ta pula. Samawatin tibaqa. Jadi nak katakan dia menipiskan ta. Sepatutnya ta tu kekal dengan sifatnya yang tinggi dan masa yang sama dia itu rendah sedikit kerana berbaris bawah. Samawatin tibaqa. Nak tahu sebutan dia macam mana, macam biasa. Hujung lidah letak di tempat yang sama dan bahagian pangkal lidah tetap diangkat. Seakan-akan lidah kita melengkung macam inilah. Tengah-tengah tu ada lekukan. Samawatin tibaqa. Kalau tibaqa. Ti tu bunyi macam ta. Tibaqa. Dia kena samawatin tibaqa. Okey, khair. Dan kesalahan yang keempat, pantulan qalqalah yang rendah ataupun langsung tak ada pantulan. Ni contoh dalam surah Al-Ma'un pada ayat yang keempat. Ni dalam surah Ara'aital ladzi. Kalau tuan-tuan selalu baca, cuba cek. Kadang-kadang bunyinya begini. Tak ada langsung dia punya qalqalah. Bunyinya alladzi at'amahum. Mati terus. Alladzi at'amahum. Yang tu. Alladzi at'amahum. Itu tak ada langsung qalqalah. Ada pula kadang-kadang orang baca dengan qalqalah tapi pantulannya rendah. Bunyinya begini. Alladzi at'ama sepatutnya ta di atas ta. Tu. Jadi atta. Dalam keadaan pangkal lidah, bahagian belakang lidah tu tetap dinaik tinggi. Jadi atta. At'amahum. Alladzi at'amahum. Yang salah alladzi at'amam kalau kurang tepat. Ada kena dinaikkan lidah bahagian belakang pangkal lidah. Itulah di antara 4 kesalahan yang boleh kita sama-sama baiki, boleh cuba-cuba sebut. Cuba sebut. Dan okey, kita ada contoh bacaan, ada 2 saja contoh bacaan, tak banyak. Jadi saya nak persilakan kepada Puan Amizah terlebih dahululah. Puan Amizah, silakan Puan Amizah untuk cuba dalam surah Al-Humazah pada ayat yang ke-5. Fadhal. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal hutamah. Okey, alhamdulillah khair. Puan sebut-sebut mal hutamah saja. Mal hutamah. Okey, khair. Kalau dengar bacaan yang disebutkan, yang dibacakan oleh Puan Amizah tadi adalah bacaan yang baik. Mal-hutamah. Jadi cuma saya nak pastikan jangan ta itu tidak dimuncungkan begini. Mal-hutamah. Tapi saya dengar tadi yang Puan Amizah baca, dia tak muncung. Ada beza. Yang tadi tak muncung, bacaan yang baik. Kalau muncung bunyinya gini. Mal-hutamah. Alang-alang cuba puan-puan tengok pada mal-hu. Ha tu dah baris depan. Hu. Hu tu kita dah muncung kerana dhammahnya. Jadi alang-alang kita bantai sekali huruf ta. Hutamah. Jadi boleh dengar kalau bacaannya begitu. Kalau dimuncungkan bulat ataupun membulatkan bibir. Bunyinya mal-hutamah. Itu tidak tepat. Mal-hutamah. Sepatutnya bibir kekal dalam keadaan yang asal. Cuma lidah saja yang diangkat. Mal-hutamah. Mal-hutamah. Hu tu muncung kerana dhammah. Ta tu kekal. Mal-hutamah. Bacaan yang baik Puan Amizah, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Okey. Untuk bacaan kita pada surah Al-Adiyat pada ayat yang ke-5. Puan Aisyah, silakan. Sebab tadi Puan Aisyah, Puan Amizah ni di antara yang terawal. Kalau Puan Aisyah tak ada, mohon Puan Anis lah untuk bersedia jika ketiadaan peserta kita, al-mutatawwi', volunteer kita. Puan Anis ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Silakan Puan dalam surah Al-Adiyat pada ayat yang ke-5. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fawasaqna bihi jam'a. Okey, lagi sekali puan, bacaan yang baik. Lagi sekali. Fawasaqna bihi jam'a. Kalau dengar bacaan Puan Anis tadi, bacaan yang sangat baik. Sebab apa? Di antaranya bila ta tu ada qalqalah. Dia duduk kat tengah-tengah ayat, maka dia disebut qalqalah sughra. Ada pantulan yang kecil. Dia tak fawasata. Dia tak terlalu tak berlebihan. Dia ada pantulan yang kecil dan pantulan itu kena berbalik pada sifat ta yang tinggi tu. Kalau saya baca fawasata nabi satu salah. Satu tu tak lah, tapi Puan Anis tadi baca betul. Fawasata. Dia dipantulkan dengan sifat huruf ta yang tinggi tersebut. Fawasatna bihi jam'a. Baik, jazakillah khair kathiran tayyiban barakan fik. Masih pada Puan Anis. Okey. Puan Aisyah tadi saya tengok dia dah buka mikrofon tadi. Bolehlah untuk cuba latihan praktikal kita ni. Yang ni senang je. Boleh. Silakan Puan Aisyah. Jadi Puan Aisyah tadi dia dah buka mikrofon dia dah siap bersiaga dah. Silakan Puan. Do. Oh, bukan huruf to. To ada to. Silakan. To. Terus. Tawati. To depan tu. To ti tu. Okey, bawahnya terus apa? Itu. Apa? Saya tak faham sikit. Tak, cuma sebut saja. Apa? Ato. Itu. Ito. Uto. Okey, seterusnya di bawah. Apa? Ato. Ikti. Utu. Okey, khair. Terima kasih banyak. Jazakillah kepada Puan Aisyah. Okey, alhamdulillah. Kalau kita tengok tadi, sebutan tu cuma yang kita perlu pastikan adalah huruf ta kita betul ataupun tidak, cek balik dua perkara. Yang pertama adalah bahagian hujung lidah itu diletakkan di atas ni, di belakang gigi, kita panggil apa? Gigi kacip ni lah. Kalau lebih tepat permulaan gigi kacip, ma'al usulil thanayal ulia. Permulaan gigi kacip itu yang pertama. Ada letak. Itu adalah huruf tada dengan ta. Kemudian yang nombor dua adalah pangkal lidah belakang tu, yang dekat dengan anak tekak, diangkat tinggi. Seolah-olah lidah kita melengkung begini dan ada lekungan. Kemudian baru kita sebut ta, ti, tu, atta, itta, utta, atta, itti, uttu. Jadi nak katakan makhraj tersebut tanpa kita membulatkan bibir. Yang ini kurang tepat. Ta, ti, tu. Yang ni. Muncung bulatkan bibir ni kita kena elakkan, kena praktis. Lepas habis pengajian ni pun tengok cermin. Tengok kita bulat ke ataupun tidak. Adakah kita baca ta, ti, tu ataupun ta, ti, tu. Tengok. Kalau bulat bibir ataupun bibir muncung, maka kurang tepat makhraj pada huruf ta kita. Alhamdulillah khair. Okey, selesai. Jadi itulah di antara tiga makhraj yang kita telah bahaskan, huruf ta, da dengan ta. Dan saya rasa kalau boleh kita lagi satu lah, sebab dah masuk waktu isyak kan. Kita tengok sekarang waktu dah masuk awal. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mula kelas pada jam 7.45 pagi. Kerana sekarang waktu Astaghfirullahaladzim, 7.45 pagi. 7.45 malam. Jazakallah khair. 7.45 malam insya-Allah. Sebab waktu maghrib kita dah masuk awal, jadi 7.45 malam insya-Allah. Okey. Tadi saya nak ulang balik sedikit. Minta tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian. Yang kita bahaskan tadi adalah 3 huruf. Bukan yang dah lepas lah. Huruf ta, dal, ta. Hujung lidah diletakkan di belakang gigi atas. Iaitu di permulaan gigi atas ni. Gigi kacip ni. Okey, sekarang kita nak masuk kepada makhraj yang baru. Tapi makhraj ni dekat juga dengan hujung lidah. Tapi kalau saya sebut dia punya seperti yang disebut oleh para ulama, tarful lisan, tadi usul, yang ini ma'a atraf thanayal ulia, tapi dia berada di hujung gigi.
berada di hujung gigi, bukan permulaan. Yang tadi kita bahas mula-mula tadi di permulaan gigi kacip. Yang ini huruf tha dengan dha, dia akan duduk di hujung gigi. Inilah. Ni. Ni gigi kita di hujung. Jadi dia akan keluar. Lidah kita akan duduk kat hujung begini lah. Kalau saya buka ni, nampak tu kalau tengok gambar tu, tengok gambar tu. Hujung lidah tu berada di hujung gigi. Atraful lisan ma atrafis sanayil ulia. Hujung lisan akan bersama dengan hujung gigi kacip. Jadi akan keluar sedikit lah. Macam gambar rajah yang tuan-tuan tengok sekarang ni. Warna biru tu hujung lidah tu. Jadi sa, za, dha. Sama juga. Sa, za, dha. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, sama juga praktikal dia. Kalau tadi ta, dal. To dinaikkan bahagian pangkal lidah. Yang ini pun sama. Sa, da. Dha nanti akan dinaikkan juga pangkal lidah. Itu secara umum teorinya. Nanti kita akan bahas secara detail. Okey, kita masuk satu huruf lah insyaAllah. Satu huruf sebelum kita solat isyak ni. Okey, satu huruf. Huruf tha. Tha. Tha kalau kita tengok dia ada sifat hamas, ada hembusan, ada hembusan angin, ada aliran udara. Istifal, dia huruf yang rendah. Bila sebut istifal, rendah bermaksud bahagian pangkal lidah kita ni, bahagian pangkal belakang lidah yang dekat dengan anak tekak, dia duduk landai je. Tenang-tenang, dia rehat je, dia tak naik tinggi pun. Tha. Kemudian rakhawah. Rakhawah ni adalah berlawan dengan syiddah. Maksudnya rakhawah ni dia adalah huruf yang lemah. Dia tidak ada sekatan, tidak ada tertahan aliran suara, tapi dia lepas, lemah saja. Infitah terbuka. Bila disebut terbuka ni bermaksud kita punya lidah ni tak menempel ke langit. Dia terbuka saja. Kalau yang tadi lawan infitah, itbaq. Itbaq ni tepi sisi lidah sekeliling dia menempel ke atas. Ada 4 huruf yang disebut saja. Sad, dad, ta dengan dha. Itu semua itbaq. Lawannya infitah. Infitah ni terbuka. Semua rendah saja bahagian tepi-tepi lidah. Itu huruf tha. Okey, kita tengok dulu kesalahan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah tidak mengeluarkan lidah ketika menyebut huruf sa. Ini sangat-sangat biasa berlaku. Contoh dalam surah Ad-Duha pada ayat yang ke-11. Jadi, kan kita dah bahas tadi, hujung lidah, dia akan duduk di hujung gigi. Jadi akan terkeluar sedikit lah. Tha, dha, dha. Jadi bila tak keluar lidah, dia akan bunyi seolah-olah macam huruf sin. Rabbika fahaddis. Ni dis lidah kat dalam. Rabbika fahaddis. Jadi bila lidah kat dalam, maka dia tidak akan menjadi sebutan huruf tha yang sempurna. Tapi sebutan tha yang sempurna sepatutnya hujung lidah itu berada di antara dua gigi ni lah. Kalau dah letak kat hujung lidah ni, jadi di antara dua gigi atas dengan bawah. Rabbika fahaddits. Ni kalau saya tak buka, kalau saya buka mulut, tuan-tuan boleh tengok. Rabbika fahaddits. Hujung lidah tu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah berlebihan. Tadi tak keluar langsung. Yang ini berlebihan pula. Rabbika fahaddits. Sampai bunyinya tu terlalu seakan-akan kita boleh sebut berlebihan. Dia keluar lidah berlebihan sangat. Tak boleh. Sebab tu la ifrat wala tafrit. Tak boleh langsung tak keluar, tak boleh sangat-sangat keluar. Dia kena duduk aman damai, tenang-tenang hujung lidah tu di antara dua gigi. Yang kedua, yang ketiga, dua saja. Tha saya rasa kesilapan yang paling common mistake ni kat sini ni. Bila orang sebut tha tanpa mengeluarkan lidah tu ataupun tanpa meletakkan di hujung gigi. Jadi dia akan seolah-olah dia akan bunyi macam huruf sin. Rabbika fahaddis. Dis tu sin. Sin. Dia kena Rabbika fahaddis. Dia akan dengar, akan bunyi perbezaan yang sangat jelas di antara huruf tha dengan sin, dengan sa. Okey. Ada dua pembacaan. Saya mohon, okey, alhamdulillah kita ada pembaca kita, Puan Nur. Puan Nur. Puan Nur, silakan Puan Nur. Silakan Puan Nur, surah At-Takatsur pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
كلا سوف تعلمون Okey, lagi sekali Puan, silakan. ثم كلا سوف تعلمون Khair, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Nur. Puan Nur Salihah membacakan bacaan yang baik pada huruf sa. Jadi huruf sa tu kalau kita dengar adalah huruf sa yang diletakkan di hujung lidah gigi atas ni. Sebab apa? Kalau tidak bunyi begini. Kalaulah tak keluar lidah ataupun tidak meletakkan di hujung gigi ni, dia akan jadi bunyi ini. Summa kalla, summa, summa tu tak nak. Jadi kalau kita sebut sa, summa kalla sawfa ta'lamun. Bacaan yang baik. Terima kasih pada Puan Nur. Okey, dalam surah Al-Qari'ah pada ayat yang keempat, silakan Puan, boleh silakan. Ustaz Ridwan, silakan. Lagi sekali. Okey, dalam bacaan sa tu kalau kita dengar, kalaulah bacaan sa tadi tidak diletakkan pada tempatnya, nescaya dia akan bunyi kal farashil mabsus. Ada sus, tapi bacaan yang tadi adalah bacaan yang tepat. Terima kasih kepada Encik Ridwan lah. Itu empat sa tu. Maka diletakkan di hujung lidah, maka tidak akan terkeluar pun bunyi apa ni namanya, seakan-akan bunyi sin, tak akan ada pun bunyi safir. Mabsus. Itu tak ada. Kerana kita telah meletakkan hujung lidah di hujung gigi kacip. Kal farashil mabthus. Dia akan halus. Bunyi sa tu kalau letak tempat dia betul-betul, kita yang buat sendiri kita akan dengar. Inilah sa yang sebenar. Tapi kalau kita tak letakkan pada hujung gigi kacip, dia akan bunyi dia macam something wrong somewhere. Kal farashil mabthus. Dia macam nak haluskan, tapi masih lagi tidak tepat. Jadi bacaan yang baik pada Encik Ridwan. Jazakallah khair kathiran tayyiban barakan fik. Alhamdulillah. Okey, Puan Hamizah lah. Bilalah silakan yang terakhir ni untuk latihan praktikal kita. Silakan Puan. Sa, si, su, as, is, us, asa, isi, usu. Baik, khair, tamam. Kalau kita boleh dengar. Jadi nak katakan, contoh, saya nak bagi contoh. Kalaulah saya tidak meletakkan hujung lidah di hujung gigi kacip ni, maka dia akan bunyi begini. Sa, si, su, as, is, us, assa, isi, usu. Itu akibat jika tidak meletakkan pada makhrajnya. Jadi cuba perhatikan balik hujung lidah di hujung gigi kacip. Tak. Jadi kita keluar. Sa. Jadi tapi saya nak bagi tahu ni penting ya. Masa baca tu perempuan tak payah sa, si, tu. Dia senyum memanjang sebab nak tunjuk lidah dia keluar. Tak perlu. Dia tenang-tenang macam biasa je. Cuma lidah saja. Kita dah tahu dah dia telah diletakkan di antara dua gigi. Sa, si, su. As, is, us. Assa, isi, usu. Macam gitu. Jadi tak perlu tapi kalau saya buat begitu, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan lah bahawasanya lidah itu akan berada di antara dua gigi. Itulah saya rasa sebab masa kita terlalu ni lah, sebab isyak kita terlalu awal. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mula pada jam 7.45 pagi dan kita akan cuba dapatkan lebih kurang 7.45 malam. Subhanallah. Minta maaf, 7.45 malam. Kita akan cuba untuk dapatkan 3-4 makhraj. Jadi saya rasa kita dah tak banyak lah berapa makhraj lagi lah. Mungkin lebih kurang dalam 4-5 pengajian insyaAllah. Dalam bab makhrajul huruf kita akan khatam insyaAllah. Jadi untuk perkongsian kita sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam ini, suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, untuk sama-sama masih lagi kita mempunyai masa, ruang dan waktu untuk sama-sama kita memberi sedikit sumbangan kepada rayuan kecemasan selamatkan Palestin daripada tabung yang mana telah seperti mana paparan yang ada, yang boleh disalurkan kepada akaun Bank Rakyat Masjid Anwar Kota Raya ataupun Persatuan Cinta Gaza Malaysia melalui akaun Maybank, yang mana masih lagi di antara usaha kita untuk mengambil cakna ataupun menunjukkan usaha kita dalam
kita ini menjaga sensitiviti umat Islam bersama ataupun saudara-saudara Islam kita yang ada di seluruh dunia, di antaranya yang khususnya berada di Palestin. Kemudian juga kepada kepada sedang penonton yang ingin juga membuat sumbangan kepada bakul makanan khusus untuk COVID-19 dalam tempoh kita masih lagi berada dalam fasa PKP, sumbangan ke akaun Bank Islam juga boleh dilakukan seperti mana yang tertera. Nak katakan saluran tersebut yang kita kumpul, kita akan agihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, khususnya dalam keperluan asas lah, makanan, beras, perkakas-perkakas yang asas. Jadi nak katakan mudah-mudahan dengan sumbangan kita sedikit ini dapat meringankan beban yang lain, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bermula pada 7.45 malam dan kita akan cuba habiskan kita punya pengajian kita, insya-Allah dalam berapa slot lagi, insya-Allah. Kita akan khatam, bukan khatam baca Al-Quran saja, khatam untuk makharij huruf juga akan ada, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pengajian kita barakah, dan terima kasih kepada pembaca-pembaca kita, mudah-mudahan barakah. Allah SWT memberikan kefahaman dalam agama yang lebih baik, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Kita sering tasbih farad suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengimbau kembali 2 dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan Klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya perjanjian persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai nazir khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentral. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus, ianya memacu pembangunan sosio-ekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosio-ekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampan, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat.
Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela.